berada di Malaysia, dua kerajaan yang berada di Malaysia iaitu Gangga Negara dan Kedah Tua. Kemudiannya dua lagi kerajaan yang berada di Indonesia iaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Okey, so itu ada 7 kerajaan. Okey, yang mana cikgu mohon untuk anak-anak boleh menghafal. Okey, sekurang-kurangnya boleh menghafal nama kerajaan-kerajaan yang wujud di alam Melayu. Okey. Okey, baik, kita akan pergi lebih sedikit berkaitan dengan kerajaan alam Melayu ni. Okey, sebelum cikgu beralih kepada tajuk yang seterusnya, ada dah apa-apa soalan yang nak ditanyakan kepada cikgu sebelum cikgu masuk pada tajuk yang seterusnya? Okey? Ada? Tak ada ah? Okey. Okey, kalau okey, alhamdulillah, kalau tak ada apa, insya-Allah cikgu akan teruskan kepada kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey? Maksudnya kita akan tengok tentang kerajaan ataupun kita akan lihat kemasyhuran. Okey, bila disebut kemasyhuran, apa yang dimaksudkan dengan masyhur? Okey, so masyhur ini adalah saat-saat kegemilangan ataupun saat-saat kehebatan yang mana satu-satu kerajaan itu mencapai tingkat tertinggi, okey, berada di peringkat yang teratas. Okey. Yang mana bila kita sebut kerajaan, apa kehebatan? Okey, apa kehebatan kerajaan ini? Dan kita akan lihat juga okey tentang kemerosotan kerajaan. Okey. Maksudnya bila kita sebut kemasyhuran, kita akan lihat juga berkaitan dengan kemerosotan. Okey. Okey. Pertama sekali kita akan tengok untuk kerajaan Funan. Okey. Okey, yang mana sebelum masuk, cikgu cuba bagi ni berkaitan dengan pengasas. Okey. Pengasas ni siapa dia pengasas? Okey, pengasas adalah orang yang memulakan ataupun membina ataupun mendirikan satu-satu kerajaan. Okey, itu yang dipanggil pengasas. Okey, kalau ditanya nanti apakah maksud pengasas? Maksudnya anak-anak murid boleh menjawab. Okey, pengasas adalah orang yang memulakan ataupun orang yang membina ataupun mendirikan satu-satu kerajaan. Okey. Okey, so itu masuk pengasas. Okey, yang seterusnya kita akan masuk kepada kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kaundia. Okey, seorang Brahmin yang bernama Kaundia. Okey, yang mana Brahmin ini adalah orang yang taat kepada agama. Okey, so itu adalah Brahmin. Okey, orang yang taat kepada agama. Okey, kita lihat kepada kemasyhuran kerajaan Funan. Okey. Kerajaan Funan kemasyhuran kerajaan Funan ini bermula semasa pemerintahan Pan Shih Man. Okey, yang mana dalam pemerintahan Pan Shih Man, beliau telah meluaskan kuasa ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Cambran. Okey, di sebelah timur. Maksudnya, perluasan kuasa yang menyebabkan kerajaan Funan ini menjadi kerajaan yang masyhur pada ketika itu. Okey. Kemudiannya selain daripada itu, okey, dalam kerajaan Funan juga okey mempunyai kawasan ataupun wilayah yang luas dan besar. Okey, yang mana ia berjaya menguasai jalan perdagangan antara timur dan barat. Okey, yang mana menjadikan kerajaan Funan ini okey menjadi masyhur. Okey, so ada dua faktor kerajaan Funan menjadi masyhur. Okey. Okey, itu berkaitan dengan kemasyhuran untuk kerajaan Funan. Okey, sekarang kita akan tengok pula berkaitan dengan kemerosotan kerajaan Funan.
Okey, kerajaan Funan mula merosot apabila ia diserang oleh kerajaan Chenla. Okey, yang mana kerajaan Funan disebabkan serangan daripada Chenla menyebabkan kerajaan Funan ini menjadi lemah dan menyebabkan berlakunya kemerosotan terhadap kerajaan Funan. Okey. Okey, so itu berkaitan dengan kerajaan Funan. Okey. So yang kedua, kita akan lihat kerajaan Champa. Okey, kita akan lihat kerajaan Champa, yang mana kerajaan Champa diasaskan oleh Chu Lin. Okey, diasaskan oleh Chu Lin. Yang mana kemasyhuran kerajaan Champa berlaku pada zaman pemerintahan Cebonga. Okey, pemerintahan Cebonga. Okey, yang mana apabila kerajaan atau merujuk kepada kerajaan Champa berjaya mengatasi serangan Dai Viet, okey, semasa pemerintahan Cebonga. Okey, yang itu menyebabkan kerajaan Champa menjadi masyhur, okey, kepada negara-negara lain ataupun kerajaan-kerajaan lain yang ada. Okey, so itu bahagian kemasyhuran. Seterusnya kita akan tengok untuk kemerosotan kerajaan Funan berlaku semasa Raja Indravarman. Okey, Raja Indravarman meninggal dunia dan kemudiannya sekali lagi Dai Viet mengambil peluang untuk menyerang kerajaan Champa. Okey, dan menyebabkan berlakunya kemerosotan terhadap kerajaan Champa. Okey, itu berkaitan dengan kerajaan Champa. Yang seterusnya kita beralih kepada kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya yang mana diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayasana. Okey, yang mana kemasyhuran Sriwijaya berlaku ketika pemerintahan Sang Rama Danajaya. Okey, yang mana beliau telah menjadikan kerajaan Sriwijaya ini satu kuasa perdagangan di alam Melayu. Okey. Okey, so itu faktor kemasyhuran kerajaan Sriwijaya. Okey. Kemudiannya kita akan lihat berkaitan dengan kemerosotan. Okey. Kemerosotan kerajaan Sriwijaya berlaku apabila ia diserang oleh tentera Chola. Okey, semuanya di situlah berlaku kemerosotan kerajaan Sriwijaya. Yang seterusnya kita akan beralih kepada kerajaan Angkor. Okey, yang mana kerajaan Angkor diasaskan oleh Jayavarman II. Okey, yang mana kemasyhuran berlaku ketika pemerintahan Suryavarman II. Okey, yang mana mereka berjaya menghalang ancaman daripada Champa Dai Viet. Okey, mereka berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Dai Viet. Okey, itu adalah kita kata kemasyhuran dia. Okey, dan kemerosotan berlaku apabila kematian Jayavarman V. Okey, kemerosotan berlaku apabila pemimpin mereka meninggal, iaitu Jayavarman V, dan kemudiannya diserang oleh Siam. Okey, diserang oleh Siam. Okey, so itu adalah kita kata faktor kemerosotan untuk kerajaan Angkor. Okey, yang seterusnya kita beralih kepada kerajaan Majapahit. Okey.